Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa 'azimana wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, para asatidah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, barisan ahli jawatan kuasa surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah al-arif billah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah rahimahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia taufik dan hidayahnya. Dapat lagi kita berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ini, menyambung huraian kitab pengajian berkitab kita pada membicarakan ilmu akidah, fiqh dan tasawuf pada menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. InsyaAllah kita menyambung pada penghujung bab ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pada cetakan ni buku kitab Jawi muka surat 13 baris akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, artinya arti hadis Nabi SAW yang memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga, iaitu tiga golongan, iaitulah para anbiya, kemudian para ulama, kemudian maka para syuhada. Atau kama qala Rasulullah SAW. Maka yang memberi syafaat tiga golongan menurut riwayat ni lah. Kalau riwayat yang lain, orang beriman pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman boleh mensyafaatkan orang beriman yang lain. Nah, para malaikat juga tidak terkecuali mensyafaatkan orang beriman di dalam neraka. Nah, baik. Dan juga para hufaz, itu menurut pada dalil-dalil yang lain. Pada menurut di sini, iaitulah tiga golongan para nabi, iaitulah para nabi dan rasul, para ulama dan para syuhada. Maka kita dah membicarakan huraian tentang ulama dan 5 jenis syafaat. Syafaat kita dah sebut. Kemudian tentang ulama ni pun kita dah sebut sedikit sebanyak poin dia. Jangan sampai tidak menghargai ulama, jangan sampai tak tahu hargai ulama. Kita ni beroleh ilmu kerana para ulama yang menyampaikan. Nah, mungkin saja kita ni dapat hidayah ketika ini kerana apa? Kerana mungkin moyang kita dulu pernah khidmat dengan ulama, nah, pernah menyantuni para ulama, maka keturunan dia tidak jauh daripada agama. Nah, sekalipun anak atau keturunan dia tu tidak jadi ulama, setidak-tidak dia tidak jauh daripada agama. Tapi kalau biasanya mak bapak atau tok nenek dia biasa berkhidmat dengan ulama, ada keturunan dia jadi ulama. Nah, tamam. Maka ada yang hampir murtad kerana mencela ulama, itu kita dah sebut. Kemudian perbuatan mencela ulama ni menggembirakan syaitan. Maki caci ulama ni menggembirakan syaitan. Dan ingat, para ulama ni bukan hadis, para ulama sebut apa dia? Daging ulama itu beracun. Apa maksud daging ulama beracun? Jangan umpat. Umpat ni kan Nabi sebut seperti lebih buruk daripada memakan daging saudaranya sendiri yang dah jadi bangkai. Katalah dalam ni ada nama Mak Minah dengan Mak Leha. Mak Minah dia bersembang dengan Kak Nap. Dia umpat Mak Leha. Nah, jadi orang yang diumpat tu Nabi kata, tidakkah kamu jijik makan daging saudara kamu sendiri yang dalam keadaan bangkai? Makan, bukan bau. Kita bau bangkai dah nak muntah, apatah lagi makan. Itu dia umpamakan sebagai mengumpat. Maka bila ulama ini dicaci, dimaki maupun diumpat, maka mengundang bala Allah. Mengundang bala Allah. Nah, di antara kalau kita kata asbab COVID-19 ni jatuh kat kita, turun ke muka dunia ni, di antaranya pertama sekali kita tengok dosa kita sendiri. Dosa kita sendiri. Kalau kita ambil sudut paling dekat, dosa kita sebagai suami tak didik isteri dengan agama. Dosa kita sebagai bapa tak
bimbing anak-anak dengan agama. Setakat hantar pergi sekolah tu bukan bimbing. Dia bimbing ni bapak pun tahu, bapak tanya pun bapak tu boleh jawab, bapak tu boleh didik, bapak tu boleh ajar. Nah, hanya saja hantar pergi sekolah tu sebab bapak ada kerja lain. Maka bila kat rumah boleh tanya anak, boleh tanya isteri. Nah, kalau bapak tak tahu pergi belajar. Nah, itu dosa paling dekat dah tu. Kemudian dosa di antara dosa derhaka mak bapak. Di antaranya di dalam kitab Kanzus Sa'adah yang disyarah oleh Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah Ta'ala. Tak kenal kot Ustaz Muhadir? Kenal kan? Nama bapak dia sebut Haji Jul tu dah ingat dah. Jadi beliau ketika menghuraikan kitab Kanzus Sa'adah, dia menyebutkan di antara amalan-amalan nak mimpi Nabi. Nah, antara amalan-amalan nak bermimpi Nabi. Maka banyaklah amalan dia. Ada setengah ulama kata selawat 300 pagi, 300 petang. Ada ulama sebut sehari 1000 selawat. Ada ulama sebut tak payah amal apa-apa kecuali merasakan diri tiada amal dan merasakan diri banyak dosa. Dia mengelak daripada dosa, tapi dia rasakan diri dia paling banyak dosa, walhal dia tak buat dosa pun. Dan dia paling banyak beramal soleh, tapi dia rasa diri dia tak ada amal yang nak dia bawa ke mati. Nah, itu juga di antara amalan nak mimpi jumpa Nabi. Maka kata beliau, dah pulun habis dah macam-macam amalan, tak mimpi-mimpi juga Nabi. Di antara penghalang, di antara sebab-sebab yang menghalang kita daripada berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpi, iaitulah menderhakai ibu dan bapa dan menderhakai guru agama. Derhaka mak bapak, derhaka dengan tok guru yang ajar dia agama. Sekalipun tok guru tu ngajar alik betul. Nah, tak ngaku guru lah. Tu bukan cikgu ngaji kau tu. Tak kenal. Dia baru balik daripada Sudan. Pebarang cikgu Iqra. Tak pandang tu. Padahal imam tu, nah, imam ke Bilal yang ajar ngaji tu dah Bilal azan sampai pakai gigi palsu. Nak azan pakai, habis azan cabut. Punya tua dekat surau tu dia khidmat. Nah, tak ngaku dia guru agama dia. Dia balik daripada Sudan. Nah, tu derhaka tok guru. Derhaka mak bapak, derhaka tok guru menjadi sebab banyak mana pun amal nak jumpa Nabi dalam mimpi tak dapat jumpa. Nah, sebut pasal mimpi Nabi, baik. Saya sebut secara ringkas lah. Kod-kod ada yang tengok video YouTube ke apa ke, ada ustaz sebut budak ni kata nampak Nabi secara jaga. Secara jaga ni yaqadhah. Yaqadhah, secara jaga nampak Nabi. Baik. Saya sebut secara ringkas, saya sebut hukum dan saya sebut beberapa pandangan ulama berkenaan perkara ini. Maka jelas, tak usah duk gaduh, tak usah duk ada orang share jadi gaduh, tak payah. Nah, baik. Bermimpi Nabi SAW dan melihat Nabi SAW secara jaga. Baik. Kalau bermimpi Nabi SAW, semua ulama sepakat, tak ada masalah. Nah, tapi kalau melihat Nabi SAW di dalam jaga, tengok jaga ni bukan mimpi, nampak Nabi, nah, hukumnya harus, boleh, bukan mustahil. Nah, hukumnya harus pada akal ni. Nah, maksud kata benda tu tak boleh disanggah. Tak boleh disanggah. Baik. Pandangan ulama yang pertama kata, pada sudut berjumpa dengan Nabi atau nampak Nabi secara jaga, pandangan ulama yang pertama kata apa? Tak boleh terima. Tak boleh terima ni kata apa? Maksud kata dia tidak menerima seseorang tu mendakwa saya nampak Nabi dengan secara jaga. Tak diterima dakwaan itu. Untuk siapa tu? Orang awam. Maksud kata ulama ni berpandangan siapa-siapa yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga ni hendaklah jangan kita ambil. Ulama pandangan yang pertama kata gitu. Untuk apa tu? Kerana apa para ulama tu berpandangan sedemikian? Supaya orang awam tidak sewenang-wenang mendakwa dia nampak Nabi secara jaga. Nah, maka hendaklah ditolak dakwaan itu. Tapi ulama yang berpandangan yang pertama ni tetap berpegang dengan hukum jumhur ulama, tetap berpegang dengan hukum majoriti ulama. Majoriti ulama kata apa? Pandangan kedua. Pandangan kedua ni majoriti ulama, jumhur ulama kata apa?
Mimpi Nabi SAW pun harus, nampak secara jaga pun harus. Tapi walaupun jumhur ulama mengatakan harus nampak Nabi secara jaga, maksud kata boleh terima, boleh jadi dakwaan tu benar, tapi para ulama nasihat kita apa? Ni bahasa, pakai bahasa biasalah, tak pakai bahasa kitab. Jangan mengada-ngada nak dakwa mimpi jumpa, jangan mengada-ngada nak dakwa mimpi jumpa Nabi, apatah lagi nampak secara jaga. Kalau kitab Syama'il Muhammadiyah pun tak pernah khatam. Nah, kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan hadis-hadis pada susuk tubuh Nabi secara paling asas. Kitab tu pun tak pernah ngaji, tak pernah dengar huraian, tak pernah baca, tak pernah khatam. Tiba-tiba dakwa, saya nampak Nabi dalam mimpi, saya nampak Nabi secara jaga. Ini hendaklah ditolak. Ditolak dakwaan itu. Nah, kalau orang tu Syama'il Muhammadiyah pun tak pernah baca, tak pernah khatam. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam suatu riwayat hadis Nabi SAW, Nabi pesan apa? Maksud hadis tu Nabi pesan, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, pembohong, sekiranya dia menceritakan segala-gala yang dia dengar. Nabi kata cukuplah seseorang itu dihukum pembohong kalau dia menceritakan segala apa yang dia dengar di situ. Maksud kata, Nabi kata apa? Segala apa yang kita dengar ni belum tentu betul. Maka jangan sibuk nak canang satu kampung, nak sebar dekat media sosial. Jadi kalau katalah Allah SAW ada seorang individu mendengar dakwaan seorang individu lain, yang individu tu mendakwa dia berjumpa Nabi secara jaga, dapat kat kita dakwaan tu, berita tu, diam sudah. Diam. Supaya tidak dituduh pendusta. Kerana apa? Mengkhabarkan segala-gala yang kita pernah dengar. Segala benda dia dengar, segala-gala tu dicerita. Boleh dihukum pembohong, kata Nabi SAW. Itu kena jaga. Dan di dalam Kitabul Adab karangan Al-Habib Zain bin Sumais Al-Hadrami Al-Madani hafizahullah ta'ala, hidup lagi, ulama Madinah, Habib Zain, hafizahullah. Habib Zain karang dalam kitab dia, Kitab Al-Adab, pada bab menyatakan adab-adab bermimpi yang baik. Adab bermimpi yang baik ini, bila kita mimpi sesuatu mimpi yang baik, apatah lagi bermimpi jumpa Rasulullah SAW, hendaklah kita menyimpan berita itu atau menceritakan kepada orang yang kita percaya. Dua je buat. Yang pertama diam. Yang kedua, kalau nak cerita pada orang yang thiqah, yang terpercaya, yang boleh dipercayai. Maka ambil secara adat. Adatnya kita ambil kira-kira adat lah. Orang yang mimpi jumpa Nabi ni, mestilah hatinya tu dah mula menuju ke arah amal soleh, walaupun dia bukan ulama. Hatinya dah banyak bertaubat, hatinya dah mula menghormati mak bapak, hatinya dah mula menyesal segala dosa. Dan kitab-kitab tentang menceritakan kepribadian susuk tubuh Nabi, kepribadian Nabi, akhlak Nabi pun dia ada baca, dia ada mengaji. Kemudian dia bermimpi. Maka bila dia mimpi, orang-orang yang dah nak menuju ke jalan agama, bila dia, siapakah orang yang dia percaya? Orang-orang yang menuju ke jalan agama ni biasanya siapa orang-orang yang dia percaya? Ulama, tok guru. Setakat member lepak ngeteh tu, dia tak cerita. Kalau cerita, habis. Jadi yang dimaksudkan ceritalah kepada orang yang terpercaya, orang yang thiqah tu, apa dia? Para ulama, orang soleh, tok guru. Baru cerita kat dia. Supaya apa? Setidak-tidak dia boleh mendengar dan menasihati kita. Daripada apa? Daripada kita mimpi jumpa Nabi. Kita fikir sendiri, macam-macam lah jadi. Tapi kalau dengar ulama, kalau dia reti mentafsirkan mimpi tu, khalas, lagi bagus. Tapi kalau dia tak tafsir pun mimpi tu, yang kita dakwa kita mimpi jumpa Nabi, setidak-tidak dia boleh sahihkan mimpi kita. Betul ke tak betul? Adab-adab mimpi tu kena tak? Sebab ulama ni, dia kalau kita tanya, tok guru, apa makna mimpi saya? Sebelum dia tafsir mimpi tu, dia tanya, kamu tidur keadaan bagaimana? Kamu mimpi dalam waktu apa? Kalau jenis subuh pun tak bangun, langgar subuh,
Nah, lepas tu saya jumpa Nabi. Nah, mimpi jumpa Nabi. Berapa pukul 8.30. Lepas tu saya sembahyang subuh tu pukul 9. Nah, ulama kata kau kerja pemimpi Nabi ni. Nah, ulama nak tafsir dia tanya keadaan mimpi kita tu, tidur kita tu, beradab tak beradab, sebelum tidur ada wuduk tak ada wuduk, berapa kali selawat sebelum ke tidur. Nah, baru dia tafsir mimpi tu. Nah, dia bukan tafsir buta gitu kan. Sekalipun dia tak tafsir, dia akan nasihatkan kita. Mimpi kamu ni betul. Nah, maksud kata atas dasar ilmu dia boleh sahihkan mimpi kita. Jadi kalau kita tak ada orang yang kita nak cerita, tak ada orang yang kita percaya kita boleh cerita mimpi tu, diam. Nah, Allah Rabbi. Baik. Jadi mencela ulama ni gembirakan setan, menjauhi ulama suatu kerugian. Baik. Maka di sini sebagai penutup bab ni disebutkan, Syekh menyebutkan sifat-sifat ulama yang benar. Ada 3. Sebab kita kan dalam ada kuliah seorang ustaz tu dapat soalan. Ustaz tu baca soalan, "Ustaz, sekarang ni macam mana saya nak ikut? Ustaz-ustaz semua bergaduh sesama sendiri." Nah, ustaz tu pun tanya, ini kata kat siapa ni? Jadi ustaz tu jawab, secara ringkas ni ustaz tu jawab apa? Ikut ulama. Di antara ulama yang ustaz tu sebut adalah mufti. Nah, jadi ustaz-ustaz ni bergaduh ke apa, tinggalkan je. Duk berbalah, duk berdebat, dalam grup pun tunjuk perangai satu macam. Nah, orang yang mengaji tinggi dengan orang yang tak mengaji lebih kurang perangai. Tinggal je lah. Nah, orang awam perangai gini, ustaz-ustaz pun perangai, ustazah pun perangai gitu. Tinggal. Kerana apa? Orang yang berilmu itu tidak beramal di atas adab. Nah, dia tidak beradab dengan ilmu dia. Tengok Imam Ghazali sebut adab-adab dengan ilmu banyak. Nah, di antaranya jangan berdebat kerana kita bukan ulama. Ulama berdebat atas 2 faktor, iman dan ilmu. Tu ulama berdebat atas 2 tu. Kita orang awam berdebat atas 2 juga, nafsu dan emosi. Habis. Nah, balik awal terus. Baik. Maka bila ditanya, habis ulama ni ada 2. Yang dah ngaji kitab Imam Ghazali dia kenal lah. Dia kata apa? Imam Ghazali kata ada 2 jenis ulama, ulama buruk, ulama baik. Ulama jahat, ulama baik. Nah, maka di sini Syekh telah memberi hadiah pada kita 3 poin ulama yang benar yang kita boleh tengok, kita ikut. Kalau nampak ulama tu jahat, tinggal sudah. Jangan mengada-ngada nak taib, nak debat, nak menyatakan inilah ulama yang jahat, janganlah ikut beliau. Nanti kalau tuduhan tu salah, apa yang hajah-hajah tuan-tuan haji taib, mahsyar ditimbang perkataan yang ditaib tu. Jaga jangan main. Jaga. Nampak orang tu buruk, ini ulama jahat ni, macam tak kena dengan 3 poin ni. Biar. Ustaz, kita nak selamatkan kawan kita. Kita nak selamatkan kawan kita, cukup kita katakan tak perlu ikut kot ulama ni. Macam apa? Macam apa tu bahasa elok dia, macam macam tidak meyakinkan. Banyak kemungkinan, banyak dia punya apa benda-benda yang ialah tidak menyatukan masyarakat contohnya. Kemudian banyak menyalahi perkara-perkara yang kebanyakan adat tempat kita dia sesatkan. Jadi bawa pecah belah masyarakat tu salah satu ulama, ciri-ciri ulama yang jahat. Kerana ulama yang soleh ni dia tak pecah belahkan masyarakat. Tapi dia pecah belahkan masyarakat tu, kalau orang tak nampak, ibarat macam ikut Quran dan Sunnah. Tu jaga-jaga tu. Jadi lebih baik berdiam. Kalau kita tak reti nak ajak kawan kita beralih daripada ikut tok guru yang tak betul tu, doakan. Saya tak reti ustaz nak cakap dengan dia, kalau cakap tok guru tu tak betul nanti takut tuduhan saya pula salah. Macam mana? Doakan. Macam mana kita rasa kita dapat ikut jalan yang benar, menerusi apa nasihat-nasihat yang dapat ni, kemudian kita tinggalkan yang sesat, kita doakan, ya Allah, kau hidayahkan kawan aku seperti kau hidayahkan aku, ya Allah. Ingat ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, orang beriman dengan orang beriman ni cermin. Ini baru saya sampaikan dekat kuliah. Mana tak ingat dah. Seminggu penuh masjid kuliah, tak ingat dah kuliah kat mana. Orang beriman dengan orang beriman ni dia cermin. Baik, maka perangai manusia ni ada baik ada buruk. Kita ambil baik dulu. Orang beriman, jika nampak orang beriman yang soleh, yang baik,
Dia jadi cermin. Cermin apa? Oh, kita pun baik juga. Bukan. Kita nampak orang beriman yang soleh, yang beramal soleh tu, yang baik tu, kita kata apa dalam hati? Ya Allah, aku nak jadi baik macam dia. Berilah hidayah taufik seperti, berilah taufik dan hidayah kepadaku seperti mana yang kau bagi pada dia. Nah, ya Allah, aku tengok dia sedekah bukan calang-calang, ya Allah. Banyak dia sedekah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dapat bersedekah macam dia, gitu. Nah, kawan kita Hajah Mariam tu, ada Hajah Mariam ni? Kalau ada bukan sini tempat lain, kat Zimbabwe ni. Hajah Mariam tu kalau masak infak dekat surau, dekat 3-4 lauk dia infak semua duit dia, tak pakai duit surau pun. Nah, maka minta, ya Allah, bagi aku jadi dermawan macam dia, ya Allah. Tu kata cermin tu. Bukan nampak baik orang, alah, nak nunjuk lah tu masak sedap. Nak nunjuk lah tu 3-4 lauk dia masak. Hak dia lah paling masak kat Johor ni power. Hak kita mah tak power. Ngotok mulut tu. Nah, maka dia jadi cermin. Minta macam mana Allah jadikan dia baik, macam tu juga kita minta Allah jadikan kita baik seperti dia. Tu cermin tu. Yang kedua, perangai buruk. Macam mana mukmin dengan mukmin ni jadi cermin pada sudut perangai buruk? Kita nampak seorang mukmin dia jahat perangai. Nah, jahat perangai lah. Macam-macam lah jahat perangai ni. Maka bila kita nampak, yang pertama minta lindung dengan Allah. Itu pertama. Ya Allah, lindung aku daripada bersifat seperti dia. Lindung aku daripada berperangai jahat seperti dia. Minta lindung. Itu yang pertama. Yang kedua, doa. Ya Allah, hidayah dan taufikkan dia, ya Allah, daripada perangai jahat tu. Ampun dosa dia, ampun dosa aku, ya Allah. Ya Allah, hidayahkan dia, ya Allah. Terima taubat dia, sempatkan dia taubat sebelum mati. Begitu juga aku minta untuk aku. Doa. Jadi kalau cermin dan jahat, yang pertama minta lindung, yang kedua doa. Jadi orang beriman dengan orang beriman ni tak ada peluang nak ngumpat sebenarnya. Tak ada peluang nak melekeh, merendahkan orang. Kerana apa? Cermin. Nah, baik. Maka sifat-sifat ulama yang benar itu ada 3. Yang pertama, perlakuan muafakat dengan syariat. Tingkah laku ulama tu muafakat, selari dengan syariat, tak canggah. Nah, tak canggah. Perlakuannya muafakat, selari dengan syariat. Masuk kata kalau beri fatwa untuk kebaikan masyarakat. Nah, tengok masa dulu-dulu kena Covid, semayang berjarak, kena puak-puak, jenis nak cari, jenis mata nak cari tai. Mata lalat, jenis nak cari benda busuk. Nah, lalat kalau tengok kita ni dah pakai handsome, dah cantik dah, tapi ada kurap sikit kat tangan. Lalat pergi kat mana? Nah, kita pakai cantik ni, cantik dengan baju lawa, dengan wangi, tapi kat tangan tu ada kurap sikit. Lalat hinggap kat mana? Ada cari kurap tu. Nah, ataupun kurap kat kaki ke, dia pergi ke situ. Sikitnya lawa wangi kita ni, kat kurap dia pergi, bukan nak hinggap kat tempat lain. Nah, tu mata lalat. Jadi masa first PKP tu kan fatwa semayang berjarak ni, keluar Mufti Dajjal. Macam-macam tohmahan. Nah, nanti yang menuduh tu kalau tak bertaubat, siap katanya, jangan tak perasan pula, ada ke saya kata Mufti tu Dajjal? Kalau Allah replay, lah ada. Ingat mahsyar ni tempatnya menyembang gitu nak ada gitu, sembang gitu. Nah, mahsyar bukan gitu. Mahsyar ni tempat tenggelam peluh. Kita tenggelam dalam peluh. Nah, matahari sehasta atas kepala. Nah, tapi ada 7 golongan yang terlindung, terpayung daripada matahari sehasta atas kepala tu. Nah, 7 golongan tu, di antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang terikat hatinya pada masjid, orang muda yang mencintai amal ibadah. Lagi 4 tak ingat. Ada 7 golongan. Nah, baik. Jadi yang pertama, maka fatwa ulama yang suruh semayang jarak-jarak tu, nah, adakah bercanggah dengan syariat? Pada ketika dikeluarkan fatwa tu kan sebab wabak. Lain lah, tak ada wabak, tiba-tiba keluar fatwa semayang kena jarak-jarak. Kenapa? Kena jarak-jarak. Saya kata kena. Padahal tak ada wabak pun. Canggah kan? Ni masalahnya ada wabak. Di mana wabak itu pada hukum adatnya
atas dasar ilmu saintifik dan hukum adatnya bersentuh tersebar. Nah, maka buat jarak. Bercanggah tak dengan syariat? Tidak. Yang pergi dajalkan mufti itu kenapa? Mendajalkan orang itu samalah dengan mengkafirkan orang, kerana dajjal itu kafir. Maka Nabi kata apa? Orang yang mengkafirkan orang, sekiranya yang dituduh itu tidak kafir, tuduhan kafir berbalik kepada diri yang menuduh kafir. Hei, bahaya. Selamatkan diri. Kita ni kalau tak tuduh orang kafir pun tak ada apa pada kita. Ada tak tuan-tuan ayah-ayah, kalau tak tuduh orang tu, kita dah nampak dah ni macam ciri-ciri kafir ni, kita menahan diri, ya Allah, aku tak nak tuduh kafir, ya Allah, aku tak nak tuduh, lindung aku ya Allah. Tiba-tiba hilang RM50 kita. Allah, tak tuduh kafir, hilang RM50 aku. Ada gitu? Ya kalau hilang RM50 tuduh lah. Sebab apa? Kalau tak tuduh hilang RM50, luar duit kita. Tak. Habis yang pergi tuduh sedap sangat, kenapa? Nah, itu tak cerita yang masa zaman-zaman semayang Jumaat SOP. Nah, tak dapat semayang Jumaat, live group bergaduh, pengerusi dajjal, Bilal kafir. Nah, siak fasik, macam-macam disebut. Ni surau dajjal, tak bagi orang semayang Jumaat. Macam-macam dintamnya. Nah, setiap perkara yang di-type dan ditulis dan dikatakan akan ditimbang di mahsyar. Nah, ingat-ingatlah. Allah Rabbi. Sebab tu lebih baik berdiam. Lebih baik berdiam. Nah, tangan tu lebih baik jangan tulis apa. Jadi yang pertama, perlakuan muafakat dengan syariat. Yang kedua, sifat ulama yang benar itu berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Nah, ini kalau orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, keluar kan suara masa semayang kan. Nah, bid'ah, semayang keluar suara itu. Orang baca talqin dekat tepi kubur, sesat. Orang sebut usolli, nah, sesat. Orang bertawasul, tabarruk, isti'azah pula, istighatsah, isti'anah dengan Nabi, syirik. Nah, ciri ulama jahat lah ni. Nah, ciri-ciri. Baik. Maka berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan rahmat. Rahmat ni bukan mesti lembut. Yang mana tempat bertegas. Nah, yang mana tempat berlembut. Yang mana tempat kita nak ra'i, kita ra'i. Nah, itu nama apa Allah SWT rahmat. Nah, bukan mesti lembut. Kalau ambil pada hadis golongan LGBT ni, nah, golongan yang jenis seks songsang, nak ubah jantina, cinta sesama jenis ni, hubungan sesama jenis ni, Nabi kata apa? Ada dua riwayat. Secara ringkas dia, Nabi suruh halau golongan-golongan LGBT ini daripada negeri kamu. Halau dia daripada negeri kamu. Nah, halau daerah. Kerja siapa? Sultan lah ada kuasa nak halau. Tu negeri dia kan. Yang kedua, riwayat yang kedua bukan halau daripada negeri atau daerah tu, halau mereka daripada rumah-rumah kamu. Nampak tegas Nabi suruh halau. Tapi halau tu bukan terus, oh tengok terus halau. Tak, dia ada step-step dia. Dakwah, nasihat. Nah, kemudian apa, kalau macam orang tak semayang hudud apa? Hukum apa? Hukum hudud orang tak semayang. Bunuh. Orang tak semayang ni hukum hudud dia bunuh. Apakah? Tak semayang, ni pancung. Kau ingat anak ayam nak pancung gitu je. Nah, tak boleh. Maka apa? Tangkap. Lepas tangkap, soal sesat, kenapa tak semayang? Kemudian dah jawab gini, oh memang pemalas semayang ni. Penjara 3 hari. Kerana apa? Paksa bertaubat, paksa syahadah balik. Nah, ucap syahadah, paksa bertaubat. Dalam masa 3 hari dia ikut apa orang suruh, tak payah pancung. Selamatlah, dia dah bertaubat. Nah, tapi dalam masa 3 hari disuruh taubat, tak nak taubat, suruh syahadah tak nak sebut, nak suruh paksa semayang, tak nak semayang, baru pancung. Nah, dia ada step-step dia. Kita tak ngaji, takut nak tegakkan hukum Allah kat negara sendiri. Nah, pada kita yang bodoh. Nah, kita yang tak reti. Islam bukan zalim macam tu. Baik. Yang keduanya berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, manhaj ni jalan dia lah. Nah, jalan dia, manhajnya menyelamatkan dunia dan akhirat. Cara ataupun method. Sini kan banyak pensyarah-pensyarah ni kan, orang bijak pandai ni kan. Method tak tahu method. Cara lah. Nah, manhaj, cara, satu-satu jalan tu. Tariq dia. Nah,
manhajnya menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka kalau ulama yang jenis benar, ulama yang ciri-ciri ulama benar ni, pasti dia soleh. Kerana apa? Bila dia nak masyarakat dia selamat dunia dan selamat akhirat, dia akan larang daripada mencemuh, memaki hamun, pecah belah, caci maki, umpat, melaga antara dua pihak. Nah, dia akan cari benda yang menenangkan masyarakat. Tiba ada satu isu, dijawab bagi tenang. Nah, kesilapan manusia tu biasalah, kadang-kadang ada tersilap cakap, tersalah penyampaian. Nah, tu tiga tu ciri-ciri ulama yang benar. Khair. Kita masuk pada bab yang seterusnya. Faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Ini kelebihan ni dapat kat kita semua. Saya tak kata dapat kat tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak kata dapat kat ayah dan ayah-ayah, ibu-ibu. Saya tak kata gitu. Saya kata dapat kat kita semua. Sebab saya pun masih penuntut ilmu. Sebab dia ada beberapa golongan Nabi sebut. Jadilah ulama ataupun tok guru. Saya bukan ulama. Ular dalam semak. Bukan ulama. Pertama, jadilah tok guru, jadi ulama. Ulama ni nak kata dia ulama, nah, paling minimum saya kata apa? Saya dah sebut dah kat sini. Koklah tak ingat kan. Ulama ni seminimum-minimum kita nak sebut dia al-ulama, dia spesialis, pakar dalam 12 bidang ilmu agama. Tafsirnya, Qurannya, bahasa Arabnya, hadisnya, fiqahnya, tasawufnya. Lambat 12 bidang pakar baru al-ulama. Kalau tak ular dalam semak, matuk orang suruh gaduh. Allah Rabbi. Jadi yang pertama Nabi kata jadilah ulama, tok guru. Yang kedua, kalau tak dapat jadi tok guru, tak dapat jadi ulama, jadi yang kedua iaitulah penuntut ilmu, talibil ilm. Ini ada. Tapi talibil ilm ni kalau nak diperincikan lebih khas, dia kena ada dua senjata. Senjata? Yes. Pertama, alat tulis. Kedua, buku. Buku tu termasuk kitab. Kitab dan buku nota dia. Ataupun dia tulis kat kitab dia. Tu dia kena ada dua senjata. Kalau setengah ulama memperincikan penuntut ilmu. Tak ada dua ni, golongan ketiga. Yang tak ada alat tulis dan tak ada kitab, masuk golongan ketiga, golongan mustami', pendengar ilmu. Nabi suruh jadi, tak dapat jadi ulama atau guru, jadi penuntut ilmu. Tak dapat jadi penuntut ilmu, jadi pendengar ilmu. Tak dapat jadi pendengar ilmu, jadi pecinta kepada tiga-tiga ni. Dia mencintai ulama, dia mencintai orang yang mengaji ilmu, dia mencintai orang-orang yang mendengar ilmu. Di antaranya kalau dia kata dia cinta, Tuan Haji, nanti mereka ni semua dah habis kuliah, saya ada sponsor makan dalam bungkus. Saya tak sempat hadir, saya ada kerja lain, jadi saya sponsor ni. Sebab dia suka. Dia suka tengok orang mengaji. Walaupun dia kadang masa dia mengaji tu waktu duha, kuliah maghrib ni kadang waktu maghrib tu dia sibuk. Jadi dia mencintai tiga golongan ni. Nabi kata jangan jadi golongan kelima. Apa dia? Empat-empat ni semua tak ada. Tok guru pun bukan, penuntut ilmu pun bukan, pendengar ilmu pun bukan, pecinta pun bukan. Bahkan membenci pula. Orang kuliah dia nak sekat, orang menuntut ilmu dia nak sekat. Ceramah dia nak tutup. Banner-banner orang jemput kuliah dia turunkan, potong, gunting, bakar. Kerana golongan kelima, yang empat-empat golongan tu dia tak ada kat situ. Golongan kelima ni apa? Dia benci empat golongan ni, maka celakalah dia, Nabi kata. Jadi tuan-tuan, sekalipun tak masuk golongan kedua, masuk golongan ketiga. Tapi kita ambil jugalah pendengar ilmu tu juga termasuk dalam, kita ambil, kita umumkan masuk juga pada penuntut ilmu. Maka kita baca di antara fadilat ataupun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan menuntut ilmu yang sia-sia, ataupun ilmu yang ilmu bermanfaat ni dia merujuk pada apa yang secara ringkas ni, ilmu bermanfaat ni menyelamatkan dunia dan akhirat, dan dia menyebabkan kita bertambah takut dengan Allah.
Belajar matematik, adakah kita belajar matematik jadi bertambah takut dengan Allah? Lepas belajar matematik tu rasa nak taubat, ya Allah insaf. Kenapa tadi aku belajar 2 darab 2 4? Gila ke kau ni belajar matematik jadi insaf ni? Kau dah kenapa? Orang kata gitu. Nah, jadi ilmu bermanfaat tu ciri-ciri dia, tu menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita, menambah takut kepada Allah. Tapi kita tak kata ilmu matematik, bahasa Malaysia, sains tu semua tak bermanfaat. Dia bermanfaat pada adat keduniaan. Lulus benda-benda tu adalah sijil, ada sijil, adatnya, gaji, okey, itu saja. Nah, cuma yang ambil sijil, yang pergi melanjutkan pelajaran, akidah kena jaga. Bukan sijil bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Itu saja. Bukan tak boleh ambil sijil. Siapa ambil sijil tak ikhlas. Itu sesetengah pandangan yang agak keras. Nah, sebab kadang-kadang dengan sijil boleh teralih niatnya, kena berhati-hati. Dan belum tentu juga yang mengaji pondok tak ada sijil tu ikhlas. Kerana apa? Aku mengaji pondok tak ada sijil. Kenapa? Biar orang tengok aku ikhlas. Tak ikhlas juga. Nah, insya-Allah kita bagi laluan azan isyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Qala muallifu rahimahullah, adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya. Sayap malaikat. Malaikat ada sayap? Ada? Ada Dalil? Dalil? Saya dah suruh hafal lah. Kan saya buka video yang ni, saya dah sebut kat surah Al-Jawhar ni. Apa dia? Lailatul Qadar. Oh, sirah tu. Nak betul, tapi saya nak dalil Quran. Okey, tulis. Alah, ini bukan exam. Alah, gagal ke Ustaz? Ini bukan exam. Yang mana dengar ingat masuk. Apa dia? Surah Al-Fatir. Surah ke-35 sebelum surah Yasin. Surah Yasin kan surah ke-36. Sebelum surah Yasin, surah ke-35 surah Fatir ayat 1. Dalam ayat tu Allah kata, aku boleh jadikan malaikat ni 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan berapa yang Allah nak buat. Nah, dapat tu. Nanti balik tanya cucu, apa dalil apa malaikat ada sayap. Nah, tu faedah lah tu, point. Nah, okey, baik. Bahawasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, kerana sangat suka ia malaikat dengan perbuatannya, perbuatan menuntut ilmu itu. Ini satu kelebihan orang menuntut ilmu. Malaikat datang. Dia malaikat ni dalam suatu hadis yang lain, inna lillahi malaikatus sayyara, sesungguhnya para malaikat Allah itu ada kerjanya meronda. Ronda cari apa malaikat ni? Cari majlis-majlis ilmu. Di mana ada majlis ilmu di situ, semua pakat merenyut kat situ. Semua pakat berkumpul di situ. Maka penuh segala-gala tempat yang kosong ni penuh dengan para malaikat. Satu level. Maka yang ada selevel dengan ayah-ayah ibu-ibu ni semua mengembangkan sayap dia. Kalau hadis yang lain, wal malaikatu la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, lebih kurang hadis ni juga dia mengembangkan sayap dia kerana apa? Kerana para malaikat sangat suka, sangat redha kepada perbuatan menuntut ilmu itu. Itu yang ada mendengar nunduk. Jenegor. Nah, siapa sini orang petani? Jenegor. Nah, dengar-dengar jenegor. Berdengkau, snoring, kata orang ni Taman Sentosa ni, snoring. Nah, kerana apa tu? Tenang aja. Dahlah suraunya aircon, lagi tenang. Duduk padang bola pun tak tidur. Nah, duduk majlis ilmu. Maka kadang-kadang dulu saya ada dengar, tu dengar ceramah je ngantuk. Setan gayut kat bulu mata tu.
Itu saya tak jumpa lagi hadis dia, Quran ke apa, dalil dia saya tak jumpa lagi. Yang saya jumpa daripada ulama, ngantuk kerana apa? Tenang. Kerana malaikat memayungkan kita dengan sayap dia. Bahkan bukan satu level ni, habis satu level, dia akan naik lagi satu level. Malaikat yang rombongan kedua duduk pada level yang kedua ni, dia duduk di atas bahu-bahu malaikat yang ada. Kemudian naik satu rombongan yang ketiga lagi, duduk berlapis-lapis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sampai mana ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sampai ke arasy Allah. Subhanallah. Nah, tak terbayang, terkeluar di akal kita. Nah, maka ni yang ada ayah-ayah ibu-ibu ni, setiap kali duduk majlis ilmu macam ni akan mendapat payungan sayap malaikat. Allahu Rabbi. Orang yang Allah pilih je. Orang yang tak pilih, Allah sibukkan dengan pergi makan, pergi mall, pergi kadang tak keluar rumah, tengok DVD, layan anak, layan bini. Macam dia seorang ada bini. Yang sampai tak kesurau tu kenapa? Nah, Allahu Rabbi. Baik, kita baca satu hadis lagi sebelum kita tutup. Jadi dapat payung sayap malaikat. Cuma tak nampak lah. Ya kalau nampak, tak pingsan, heart attack, mati. Allahu Rabbi. Tak apa, mati dalam majlis ilmu, syahid akhirat. Dan yang mana tadi tengah nak pergi ke majlis ilmu, ataupun ni nak balik ni, habis main isyak balik, baik pergi, baik balik, senantiasalah dia berada di atas jalan Allah, jalan fi sabilillah. Ya kalau mati tu keluar-keluar surau, berdentum tak trailer mana 18 tayar langgar, mati. Ustaz, 18 tayar mana masuk sini Ustaz? Tak kira ni cerita aku. Peduli apa aku nak buat cerita. Masuk lori 18 tayar langgar, mati depan pintu surau tu. Siapa nak tahu? Rupanya yang mati bukan jemaah, ustaz. Innalillah, Ustaz Fitri dah tak ada. Nah, doa saya panjang umur dalam taat. Jadi mati tu syahid akhirat. Nah, Allahu Rabbi. Begitu juga anak-anak kita pergi sekolah, cucu-cucu kita pergi sekolah, kena ajar dia niat-niat yang baik. Jangan pergi sekolah semata-mata nak belajar, nak jadi pandai, nak dapat sijil. Niatkan kita erat silaturahim dengan kawan-kawan kelas, kita nak khidmat dengan guru-guru, kita nak hormat dengan guru-guru, kita nak masuk dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu tu ilmu fardu kifayah, walaupun gurunya non-muslim. Ajar niat-niat yang baik supaya pergi dan balik sekolah dia sentiasa berada di atas jalan Allah. Ulama sampai bahas gitu. Ustaz, pergi sekolah menengah sekalipun, iya. Tadika, iya. Tadika ke sekolah makan, peduli apa? Yang pentingnya ada belajar. A ayam, B bola, C ciku. Ilmu lah tu. Nah, Allah Rabbi. Cuma kita kan kadang terlepas pandang, tak ajar pun dulu niat-niat yang baik ni. Ulama karang kitabun niat. Nah, baik. Yang terakhir hadis ni sebelum kita tutup malam ni, dan sabda Nabi SAW, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairum minan an tusalliya alfa raka'ah. Riwayat Ibnu Majah. Artinya, arti hadis Nabi SAW, sesungguhnya bahawa berpagi-pagi seseorang kamu, maka belajar ia orang yang berpagi-pagi itu akan satu bab daripada ilmu, nescaya terlebih baik daripada bahawa ia orang yang berpagi-pagi itu sembahyang sunat 1000 rakaat. Allahu Rabbi. Orang yang bangun pagi-pagi, especially kalau kita tengok sini kuliah subuh lah, kuliah subuh je pun, jangan pandang remeh. Kuliah subuh je pun, jangan pandang remeh. Orang yang berpagi-pagi, sama ada kuliah subuh atau kuliah duha, atau budak sekolah pergi sekolah pagi-pagi. Ni, orang yang berpagi-pagi kerana menuntut ilmu walaupun satu bab daripada ilmu. Di kuliah duha tadi bab apa? Bab belajar tauhid. Bab apa? Mungkinat. Bab tu je. Apa mungkinat? Dia bolehlah sebut sikit-sikit. Satu bab dia belajar, adalah 40 minit. Nah, ataupun kuliah subuh tadi belajar bab apa? Bab adab. Adalah setengah jam. Nah, ataupun budak yang pergi sekolah, di sekolah takkan satu bab, berbab-bab lah dah pergi sekolah sampai ke tengah hari tu. Nah, walaupun satu bab Nabi kata dia belajar, orang yang berpagi-pagi ini, itu terlebih baik daripada orang yang sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini Allah muliakan ilmu. Nah, tapi ini Nabi bukan suruh lekeh.
Kau tadi tak nampak semayang ni kuliah subuh? Oh, aku semayang sunat tadi. Semayang sunat? Ini bukan Nabi suruh bukan buat hujah gitu. Maksud kata yang sembahyang elok, bagus. Nah, tapi adalah terlebih baik ketinggian darjat pada menuntut ilmu. Kerana ilmu itu di atas ibadah. Baik, saya nak bagi satu pepatah yang mana saya ambil daripada ulama, bukan pepatah lah, nasihat ataupun quotes. Maka saya tutup dulu pengajian kita dan sabda Nabi, wallahu a'lam bissawab. Apakah quotes tersebut sebagai penutup kuliah pada malam ini? Ingat elok-elok, dapat tulis, tak dapat tulis ulang balik rekaman ni. Nah, dan ada yang dengar kuliah saya ni dia pergi buat poster. Nah, Allah Rabbi, mulia hati dia. Nah, apa quotes tu? Dahulukan adab di atas ilmu. Adab ni dia duduk atas ilmu. Orang kalau berilmu tapi tak beradab, tak berkat ilmu dia. Nah, ngaji tinggi Mesir, Sudan, Yaman sekalipun dengan mak cakap lebih kurang-kurang aja, mak jadi kecil hati, bapak jadi sakit hati, itu ahli neraka. Nah, dahulukan adab di atas ilmu. Berkenaan anak dahaka ni saya sebut satu hadis boleh rujuk dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahli al-Kabair pada fasal bab yang kedua pada menyatakan siksaan menderhakai mak bapak. Dalam satu hadis Nabi sebut apa? Status ataupun kedudukan anak derhaka. Anak derhaka ni kedudukan dia satu tingkat bawah daripada iblis. Walaupun dia alim, satu tingkat bawah daripada iblis. Ni anak derhaka. Tapi anak yang taat, Nabi kata apa? Satu tingkat bawah daripada para nabi dan para rasul. Anak yang taat mak bapak bakal disatukan dalam syurga bersama para nabi dan para rasul. Oleh kerana dia tu bukan nabi, bukan rasul, dia duduk pangkat satu kat bawah daripada para nabi pun. Kerana apa? Dia anak yang taat, anak yang khidmat. Anak dahaka satu tingkat bawah daripada iblis. Mujur dia manusia. Kalau tak manusia, iblis tu. Ni anak dahaka. Nah, maka dahulukan adab di atas ilmu dan utamakan ilmu di atas ibadah. Jadi dia ada tiga. Adab duduk atas ilmu, ilmu duduk atas ibadah. Orang ibadah tak ada ilmu, ibadah tertolak. Kerana ibadahnya atas dasar sangka sahaja, bukan atas dasar ilmu. Ibadah tertolak. Maka hendaklah ibadah tu duduk bawah ilmu. Satu hadis yang membenarkan apa dia? Nabi kata ilmu itu adalah imam kepada ibadah dan ibadah itu adalah makmumnya. Maksud kata ibadah ni dia mengikut ilmu. Nah, ini imam tak ada sembahyang seorang. Maksud kata ibadah tu seorang gitu. Tak jadi. Dia mesti ada ilmu depan dia. Dan ilmu itu didahului dengan adab. Wallahu a'lam bissawab. Segan sebenarnya sebut banyak-banyak pasal ayah-ayah, ibu-ibu pangkat. Saya dan ramai-ramai ni kalau dikumpulkan anak menantu tuan-tuan haji, bayi-bayi saya lah agaknya. Nah, maaf lah kalau saya terlebih cakap bahasa tak elok ke apa, saya minta maaf, minta ampun pada ayah-ayah, ibu-ibu. Jadi saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, terlanjur kata, buruk adab, rendah akhlak, salah dalam penyampaian jika ada, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.